is computer. Okay. Oh, orangnya tak nampak kat situ kan. Okey. Jom. Kita hari ini kita akan mulakan dengan ifak hakiki. Kalau kita ulang kaji balik, hukum nun mati ni adalah part of hukum dengung. Ya, jadi hukum dengung tak dengung ni satu izhar halki, kita tak ada dengung. Kita baca jelas kan, bila nun mati atau tanwin jumpa 6 huruf tu, hamzah ha, ain ha, ghin kha. Tanda dia kalau nak mudah, kalau kita tak ingat pun huruf-huruf dia, nun tu akan ada tanda mati ataupun tanda sukun, tanwin atas tanwin bawah selari, tanwin depan bentuk 69. Itu izhar, senang. Selain daripada izhar, semua tanda-tanda nunnya tak akan ada tanda mati, tanda sukun, dan tanwin atas tanwin bawah tak selari bentuk dia, dan tanwin depan bentuk 99. 99% kena dengung tanda macam tu, kecuali idgham bila gunnah, bila dia jumpa lam dan ra, lari. Tanda dia sama tapi bacaan dia tak ada dengung bila gunnah. Kalau bi gunnah tu kena dengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4 menu: ya, mim, ya, nun, waw. Kalau bi gunnah maksudnya masuk dengan dengung. Jadi kalau contohnya mai yasha, kita kena dengung kan, mai, 2 harakat dengung, yasha, macam itulah. Itu bi gunnah. Bila gunnah tak ada dengung, masuk terus ya. Macam apa contoh dia bila gunnah tu? Awak dia tak gerak. Ada. Contoh bila gunnah apa dia? Ni. Ni yubai yil, masuk terus dalam lam. Yillana. Tawa bar, masuk terus dalam ra. Macam tu. Okay, seterusnya kita dah buat amali bila gunnah semua kan, iklab. Tanda dia ada mim kecil ekor ke bawah tu dalam Quran ya. Maksudnya kat situ adalah nun mati atau tanwin berjumpa ba. Bila nampak tanda mim tu, tukar terus bunyi min tu jadi mim, macam tu. Itu iklab. Jadi hari ni kita nak tengok ifak hakiki. Ifak hakiki ni huruf dia banyak. Kalau kita tengok slide ni, ifak tu maksud dia sembunyi. Jadi nanti kita akan praktis macam mana nak sembunyikan bunyi nun mati atau tanwin dalam huruf-huruf ifak. Hakiki tu maksudnya hakikat lah. Dia tak dibunyi, dia disembunyikan daripada sebutan hakikat dia, sebutan sebenar dia. Jadi huruf ifak hakiki tu ada 15, tak payah hafal. Asalkan kita dah tolak 28 huruf hijaiyah tu kan. Dah tolak 6 izhar, dah tolak 4 idgham bi gunnah, dah tolak 2 bila gunnah, dah tolak 1 iklab. Selebihnya tu semua ifak hakiki. Cara bacaan dia macam mana? Sembunyikan bunyi nun mati atau tanwin di sisi huruf selepasnya, lepas tu nak kena dengung pula. Macam hampir-hampir nak sebut huruf selepas nun mati atau tanwin tu. Jadi macam mana? Kalau kita tengok dekat buku tu, buku hijau tu, ada huruf-huruf dia. Jadi tak apa semua tu kan, jumpa muka suratnya. Jumpa. Okey. Jadi macam mana cara nak baca dia, kita tengok contoh. Ada 15 huruf. Kotak pertama tu nun mati jumpa ta. Kat situ dia punya izhar halki, ifak hakiki kan. Macam mana nak sembunyikan dia? Kalau kita baca direct, kita akan baca muntazirun kan, mun kan. Tapi oleh sebab nun dia kosong, kita tengok sebelah dia ta, kita tahu dia ifak. Dia sebenarnya kalau kita tak tahu pun sebelah dia tu huruf apa-apa, asal nampak nun kosong atau tanwin sengit, sedialah untuk dengungkan dia. Cuma cara dengung tu berbezalah. Kalau idgham tu masuk terus, kalau ifak ni dia sembunyi sipi-sipi je. Dengung mesti ada. Ya? Dengung ringan.
Tak, dengung tu dua harakat. Cuba kita try sekarang. Perkataan pertama tu nun mati jumpa ta. Kalau kita tak sembunyikan dia, kita akan sebut mun tu jelas muntazirun. Tapi oleh sebab dia ifak, kita macam nak sebut mun yang jelas tu, tapi di hujung tu, hujung lidah tu jangan sampai ke mahraj nun dekat langit-langit atas tu. Kita masuk ke mahraj lidah tu, masuk ke mahraj huruf sebelah nun tu, iaitu huruf ta. Ta tu mahrajnya dekat hujung lidah dengan gigi atas kan. Jadi terus hujung lidah pada gigi macam nak sebut ta macam tu. Dengung dua. Muntazir. Pun cuba sebut. Betul. Kita tak sebut mun kan, mun. Kita sebut munt terus. Munt. Ready nak sebut ta tu. Maksud macam sembunyi cara perkataan. Betul, betul. Macam gitulah cara sembunyinya tu. Sebelah dia, bila kat mana ifak hakiki tu? Ifak hakiki dekat ba. Ba, betul. Jumpa sa, kan? Sahaban. Kalau kita tak dengar dia, sahaban, siqala, ban tu jelas kan? Tapi oleh sebab dia sengit tanwinnya, saya pakai laser lah baru nampak Okey, kalau sebab tanwinnya tu sengit, kita kena sembunyikan dia pada huruf sebelah dia, huruf sa. Ingat mahraj sa lidah kena keluar kan. Jadi tak macam nak pergi ke ban, sebelum sampai ban tu keluarkan lidah. Dengung jangan tinggal. Macam mana nak bunyi tu? Kalau sahabas tu masuk terus, dia tak sembunyi nama dia. Kalau nak sembunyi, dia kena ada elemen bunyi nun tu, tapi tak sampai jelas ban. Cuba macam mana jadinya. Betul. Cuma kurang dengung kat situ. Dengungnya tak ada. Sembunyi tu dah betul. Dengungnya tak ada. Jadi dia kena sahabat. Ready lidah nak keluar. Basiqala. Cuba sebut. Sahaban sekolah. Dengung dua harakat. Sahaban siqala. Lagi sekali. Sahabat sekolah. Okey. Sebelahnya, kat mana ifak hakiki pada? Huruf ya. Bukan ya. Ja. Jim. Hurufnya jim. Nun mati berjumpa jim. Nun tu kalau kita tak tahu pun, kita tahu sebab nun tu tak ada tanda apa-apa, dia kosong. Maksudnya tempat tu lah yang nak kena dengung tu. Dan bila dia jumpa jim, dia adalah ifak hakiki. Jadi nak baca macam mana nak sembunyikan nun mati dalam jim tu, dia tak boleh jelas anjainakum, dia tak boleh ajainakum, itu kira masuk terus. Dia kena sembunyi, kena ada bunyi nun tapi tak jelas. Jadi bunyinya jadi macam mana tu? Siapa nak cuba? Ismail nak rajin pun. Alah, kita bertiga je. Try lah. Macam mana bunyi dia? Ajainakum. Tak boleh. Itu tak ada bunyi nun. Itu masuk terus tu. Nun tu kena ada sikit tapi tak jelas an. Macam ANJ lah. ANJ. Macam mana nak sebut ANJ? Betul. Anj. Dah ready nak sebut jim tu kan. Tapi dengung tu jangan tinggal. Dua harakat tu jangan tinggal. Anjainakum. Cuba baca. Anjainakum. Betul. Macam gitulah bacanya. Kotak seterusnya, kaukabun durriyun. Ifaknya pada bun, tanwin bentuk 99, kita nak sembunyikan dalam dal. Mahraj dal, hujung lidah dengan gigi atas macam orang pelat kan. Jadi kaukabun, bun, jumpa dal tu tambah b. Jadi macam mana nak bacanya? Bundu.
Bun, hujung lidah dekat gigi ya, jangan pada langit-langit. Macam mana? Kaukabud Betul. Kaukabun durriyun. Kaukabun Bun, duri. betul. Okey. Kotak seterusnya ifak hakiki pada nun yang kosong ni, maksudnya nun mati, jumpa zal. Zal kita tahu mahrajnya lidah kena keluar. Jadi macam mana cuba bunyikan? Kalau baca biasa tun zir tum, tapi kita kena sembunyi, jadi macam mana? Tun, ready nak keluar zal tu kena keluar lidah siap-siap lah. Tun zir hum. Lagi sekali. Bila tun tu jangan sampai bunyi tun. Dia kena tun, lidah keluar dah. Tun zir hum. Betul. Macam gitu. Ini lidah tu kena keluar masa tun. Atau sebelahnya ifak hakiki pada san tu tanwin dia sengit kan, dia jumpa zai. Macam mana nak sembunyi san tambah z, dengung dua harakat. Naf, macam mana naf? Masuk dalam z ada z tu. Nafsan, nafsan zakiyatah. Sanza. Betul. Sanzakiyata. Nafsan zakiyata. Sanza. Kiyata. Zakiyata. Okay. Kotak seterusnya tu ifak hakiki pada nun mati, nun yang kosong tu jumpa huruf sin. Jadi tak boleh yan sifuha, dia kena bunyi YANS. Betul. Macam mana? Baik semula. Yes. Yas masuk terus. Nunnya tak ada. Dia mesti ada bunyi. Betul. Yang sifuha. Macam gitulah cara nak sembunyi. Yang sifuha. Okey. Seterusnya, kotak sebelah tanwin pada dan, abdan, syakura. So sekarang kita tak boleh bunyikan dia dan, kita nak sembunyi dia pada shin. Jadi DAN tambah SH lah sebab dia shin kan. Jadi bunyinya sh. Betul. Tapi dengung tu jangan mesti dua. Dasya. Betul. Abadan syakur. Ba tu kena lantun. Abadan syakur. Cuba. Betul. Sebelahnya asalnya yansurunakum. Nunnya kosong, sembunyikan yan pada sod YAN tambah S yang tebal. Jadinya yang su. Betul. Yang surunakum. Betul dah tu.
Seterusnya pada ayat masjidan, itu kalau tak dengung lah. Dirara. Nak sembunyikan dan tu pada huruf dot. Mahraj dot tepi lidah. Macam mana nak sembunyikan dia? DAN tambah DH yang tepi lidah. Masjid. Dan bila dang tu tepi lidah dah kena parking dekat gusi atas. Masjidan dirar. Betul. Jadi kalau jumpa dot ni, sebab mahraj dia jauh sikit, jadi kita boleh tahu kalau mahraj huruf nun hujung lidah langit-langit atas kan dan. Oleh sebab dia dot, kita nak sembunyi dia dekat mahraj dot, tepi lidah naik atas macam ni kan. Lidah ni naik gini. Jadi masjidan, siap-siap kat sini. Kalau mahraj nun dekat hujung lidah ni naik atas langit-langit, dia kena ke tepi. Masjidan dirara. Masjidan di Kotak sebelahnya, bila nun mati jumpa ta. Mahraj ta macam huruf ta jugalah, hujung lidah kena gigi depan lah. Jadi dia dekat-dekat juga dengan mahraj nun. Nun belakang sikit dengan langit-langit. Jadi bunyinya nun mana? Bunyi nun tu kena ada sikit walaupun tak jelas kin. Betul. Qintara. Saksiran sebab dia ke atas dia. Betul, di sebelah-sebelah mahraj dia. Betul. Sebelah dia nun mati jumpa dha. Dha kita tahu mahraj lidah kena keluar. Jadinya man tak boleh man zulima. Dia kena macam mana? Manso Zu. bu. Mandu. Betul. Lima. Betul. Bila man tu lidah dari dia nak keluar, zulima. Manzulima. Betul. Betul. Seterusnya, bila nun mati jumpa fa. Ingat fa tu dia punya mahraj kena buat macam rabbit kan, gigi atas dengan bibir bawah kan. Jadi macam mana nak sembunyikan? Tak boleh anfusakum, dia kena betul. Cuma dengung tu jangan lupa. Anfusakum. Anfusakum. Tengok saya buat. Freddy nak sebut fa, tapi dengung dulu. Gigi dah dekat ni, tapi masih dengung dua harakat. Anfusakum. Anfusakum. Betul. Macam gitulah sembunyinya. Okey, sebelah tu bila tun tu ummatun jumpa qaimatun, mahraj qaf tu buka lidah kan macam Q tu kan. Jadi ummatun TUN tambah Q. Macam mana nak bunyi tu? Ummatun, betul. Ummatun qaimah. Betul. Sebelahnya bila nun mati jumpa kaf. Kaf dia dekat pangkal lidah atas sikit. Jadi MUN jumpa kaf tambah K. Dengung dua harakat. Macam mana? Lidah dalam. Kaf dia dekat belakang. Munk. Tapi dengung lah. Tapi jangan sampai ke lah sebab kita bersambung kan. Munkirun. Dia bukan MUNG, dia MUNK sebab kita jumpa kaf. Munkirun lagi sekali.
Okey. So sekarang kita cuba buat amali ifak hakiki. Saya bagi masa sekejap. Cuba setiap baris ni bulatkan kat mana ifak hakiki. Nah, tanda dia apa? Nunnya kosong, tanwinnya sengit. Bila nun kosong, tengok sebelah dia. Kalau tak menu, tak apa tu, ifak lah dia. Buat 4 baris dulu. Dah. Okey, 4 baris dulu ya. Baris pertama, dekat mana ifak hakikinya? Wow. Muntazirun. Ada dua tu. Ada dua perkataan tu. Betul. Satu dekat wantazir, satu lagi dekat muntazirun. Ada dua ifak hakiki kat situ. Ada hukum nun mati tanwin lain tak kat ayat ni? Tadi. Aduh. Tadi. Betul. Izhar halki pada anhum. Sebab tanda dia apa? Nunnya ada tanda mati. Sebenarnya ada lagi satu tempat yang kita kena, ada dua lagi tempat yang kita dengung, kena dengung, tapi kita tak masukkan dalam tajwid asas ni, iaitu pada innahum ni. Kalau nun sabdu, mim sabdu, nama dia wajibul gunnah, wajib dengung. Ingat nun sabdu, mim sabdu. Hukum dia lain daripada nun mati lah. Jadi ada berapa tempat nak kena dengung? 4 tempat. 2 ifak hakiki, 2 wajibul gunnah. Jadi bacanya fa'arid anhum. Cuba baca. Fa'arid anhum. Anhum. Okey, itu tak ada dengung. Wantazir. Okey, dengung tadi ifak dekat wan tu. Innahum muntazir. Mun. Muntazir. Pun betul. Jadi tempat yang dengung tadi, in dengung, hum dengung, muntazirun. Okey. Ayat kedua, kat mana ifaknya? Ayu beri nampak. Kami tak selari. Mana? Huruf ba. Ba jumpa dengan sa. Kat situ. Lam yang mana? Hujung sekali lan tu. Okey, betul. Tempat tu memang kena dengung. Kita tahu. Walaupun kita tak nampak, dia tak tulis apa huruf sebelah dia kan, selepas dia. Tapi kita tahu dia mesti kena dengung kat situ. Cuma kita tak tahu dia ifak ke, dia idgham ke, sebab dia tak letak kat situ. Kalau kita buka Quran,
ayat 57 Al-A'raf ni kita mesti akan jumpa sama ada dia huruf ikhfa atau idgham atau apa itlaq ke apalah, melainkan izhar. Betul. Tempat tu memang kena dengung. Tapi kalau kita tak dia tak letak, kita kena berhentilah kat situ kan. Kalau nak berhenti kat situ dia akan jadi la. Dia tak jadi lan ke apa, dia jadi la. Siqa la. Betul. Ifaknya cuma pada sahaban siqala. Dan tempat lain tak ada izhar, tak ada apa-apa dengung lagi. Dia cuma kes banyak panjang pendek je kat sini. Jom kita baca. Hatta iza qallat sahaban siqala. Betul. Di ayat ketiga pada betul. Anjay pada nun mati jumpa jim. Itu satu sahajakah tempat dengung? Macam mana? Dekat mana? Nun mati. Itu izhar halki, dia hukum dengung juga, tapi dia tak dengung lah sebab dia izhar halki kan, jelas baca dia. Cuma ada satu lagi tempat dengung dekat kumin, mim jumpa mim tu. Nampak mim satu tu kan? Kat situ pun kena dengung. Jadi kita baca وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ إِنْ baik semula وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ min ali fir'aun. Sambung min ali fir'aun. Fir'aun. Betul. Ayat keempat, mula-mula cari ifak hakiki dulu, ada berapa? Ifak hakikinya kat mana? Bun, betul. Kau kabundu. Itu ifak hakikinya. Cuma dengungnya ada, saya kira ya, satu campur ifak hakiki tu, dua, tiga, empat. Cuba cari lagi tiga tu kat mana tempat kita kena dengung. Bagus juga praktikal ni. Betul, tanwin bertemu ya itu idgham bi gunnah yui tu kan. Okey. Dua. Betul, tanwin berjumpa dengan mim, idgham bi gunnah, masuk terus dekat mim, syajaratim. Tiga. Mim satu, betul. Oh, ada satu lagi lah ifak hakiki. Betul. Minsya. Satu lagi kat situ ifak hakiki. Jadi berapa tempat nak kena dengung tu? Pada ka'anna kena satu, wajibul gunnah. Kaukabundu itu ifak hakiki. Riyui itu idgham bi gunnah. Yuqadu min sya itu ifak hakiki. Syajaratim itu idgham bi gunnah. Mubarakah maksudnya ada 5 tempat kita nak kena dengung pada ayat ni.
Okey, jom kita baca. Ka'annaha kaukabun durriyun durriyun yuqadu min, dengung kat situ min tu, min syajaratin mubarakah. Syaj syajar syajaratin mubarakah. Betul. 5 tempat yang kita nak kena dengung. Kalau saya baca bait semula, saya baca terus ya. Beri perhatian pada 5 tempat yang kita kena dengung tu ya. Okey. Ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin barakah. 5 tempat tu ya. Kena dengung. Okey. Okey, saya bagi masa sikit lagi buat 4 pula lagi. Cari ifak hakiki. Mana? Siapa? Alia. Rabu. Sekejap tadi tanya. Pasal Zoom ni masuk sini. Oh, pagi tadi. Rabu. Sudah bagi tahu dah. Okey. Kita tengok ayat tu, ayat kelima tu, sawaun alaihim. Un tu kita tahu dia izhar, betul tak? Sebab un tu tanwin dia 69. Jadi tanwin jumpa ain dia adalah izhar halki, baca jelas un alaihim. Mula kita jumpa ifak hakiki pada betul. Bila tengok lidah saya, sebab zal mahraj keluar lidah kan. Dari di keluar lidah pada dengung tu. Tahum itu ifak hakiki dia. Ada satu lagi pada tunziruhum. Betul. Tunziruhum. Ni dalam surah Al-Baqarah lah dia nak cerita orang kafir ni tersangatlah degil. Ayat ni kata sama je mereka tu. Kau beri peringatan ke tak beri peringatan ke, macam gitulah makna ayat ni. Okey, jom kita baca. Ada berapa dengung? 2 tempat sahaja, dua-dua ifak hakiki. Okey. Sawaun alaihim. Sawaun Un
سواء عليهم أأنذرتهم هم zirhum. Betul. Ayat seterusnya ifak hakiki pada betul. Asalnya nafsan tapi sembunyi pada zai jadi nafsanza. Mm-mm. Ada satu lagi dengung kat mana tu? Betul, mim kecil dekat atas ta tu kan. Maksudnya asalnya ta tu ada tanwin sebenarnya. Ada dua strike ke atas ta tu. Zakiyatan asalnya. Tapi oleh sebab dia ifak pula. Dia iklab, tanwin berjumpa ba. Dia buang satu strike tu, dia ganti dengan mim kecil yang ikut bawah tu. Jadi kita tahu itu iklab. Jadi baca iklab macam mana? Tukar terus, tak ada bunyi tan, dia akan tukar jadi tam. Tukar pada bunyi mim yang nipis ya, tam. Tam. Mm-mm. Jadi jom kita baca, ada dua tempat dengung, satu dekat sanza, satu dekat zakia, tambi pun kena dengung kat situ. Okey, jadi kita baca. Qala aqtalta aqtal aqtalta nafsan zakiyatan nafsan zakiyatan zakiyatan fi ghairi nafs. Betul. Naf tu tambah S, N-A-F-S. Nafs. Mm-mm. Okey. Ayat seterusnya pada besar sin, betul ya. Jadi kat situ tak boleh yan sifuha, dia kena yan tambah s. Betul, yang sifuha ya. Okey. Faqul yang sifuha Rabbi nasfa. Betul. Ayat seterusnya ifak hakikinya pada betul. Dan tu tanwin berjumpa shin. Tetapi ada satu lagi tempat kena dengung pada betul. Inna kat situ kena dengung. Sebab nun bersatu wajibul gunnah. Jadi bacanya innahu kana abdan syakura. Dan okey, ba tadi tu sebenarnya ada satu hukum tajwid yang kita kena lantunkan. Macam tu. Tapi tak apa, hari ni kita tak fokus hukum tu. Tak apa. Okey, ambil masa sikit lagi buat the next form daripada hal mana hal situ sampai atap muru. Sudah bagi tahu
Dah. Okey. Dekat hal ayat yang tu, yang ada kat mana? Dekat dengan huruf ya, Bet- ya, Yang su. yang Betul. dengan janta. Betul. Yang satu sembunyi dengan sod. Yang satu sembunyi pada ta. Okey, macam mana tu? Hal yang surunakum. Hal Hal dia rukum au yantasirun. Au ya Yang au yang tasirun. betul. Itu dua je tempat kena dengung kat situ. Ayat seterusnya pun cuma ada ifak hakiki sahaja tempat dengungnya dekat Dan betul dal dengan dot. Itu yang lidah ke tepi tadi tu dia tak naik ke nun dan dia ke tepi ke dot. Hmm. Wallazi والذي nattakhadhu masjidan dirara. مسجدا Di Okey, betul. Itulah tempat ifak hakiki. Okey, ayat seterusnya pada أو أو bukan nun nun sabdu satu tapi dia bukan ifak hakiki, dia apa wajibul guna, dan satu lagi tempat dengung ifak hakiki pada tinta. Nun mati jumpa to. Syik. Wa ataitum wa ataitum ihdahunna إحداهن qintar. Okey, betul. Pada satu tempat kat situ dengan dengung pada na tu. Ayat seterusnya pada ifaknya pada nun sabdu ya, pada annas tu wajibul gunnah. ansor Tansau, betul. Tansau. Satu lagi infa ilmu anfu. Okey. Atamurunan nasa. Betul. atau Boleh Ismail cuba lagi sekali. atau ada Atamurunan dan nasa bilbirri watansawna wadan sauna anfusakum. anfusakum. Betul. Jadi ada 3 tempat tadi. Dan 4 terakhir, cuba buat sekejap. Ada lagi ya? Habis dah kan? 4 terakhir.
Jom. Okey, ayat tu yang min ahlil tu, min tu kita tahu izhar halki sebab nunnya ada tanda mati. Nun mati jumpa hamzah, dia izhar halki. Ahlil kitabi, tak jumpa nun mati, tak jumpa tanwin, tak adalah dengung. Dengungnya ada pada tanwin dengan qaf, betul itu ifa hakiki. Satu lagi dengung pada ummah mimber sabdu. Sebab itu wajibul gunnah. Dua tempat tu je nak kena dengung. Jadi kita baca min ahlil kitab. Min ahlil kitab. Ummatun qaimah. Betul. Itulah dia. Ayat seterusnya fadakhalu alaihi fa'arafahum, tak ada nun mati, tak ada tanwin, wahum pun tak ada, lahu pun tak ada, munkirun kat situ je adanya ya. Fadakhalu alaihi fa'arafahum wahum lahu munkirun. Ah, ayat seterusnya in tu nampak nun sabdu, kita tahu kena dengung wajibul gunnah nun sabdu. Ifa hakikinya pada betul angka ANK lah. Angkarol aswati la sautul hamir. Okey, kita baca ada dua tempat je dengung dekat awal-awal tu je. Inna ankarol inna ankarol rol aswati la sautul hamir. Tul hamir. Tul hamir, betul. Tul tu sebab apa? Dia alif lam kamariah. Sebab apa tanda kamariah? Lamnya ada tanda mati. Jadi kalau kamariah apa kita buat? Abaikan hamzah wasal tu. Jadi tu terus lompat pada lam. Jadilah dia tul hamir. Okey. Ayat yang akhir tu kita tengok la yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa, kat situlah ifaknya zulim. Okey, jom kita baca. La yuhibbullahul yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Betul, macam gitulah sembunyinya. Okay, sekarang kita akan buat amali pada ifak hakiki ni, tapi rehatlah sekejap sebab dah pukul 9.25. Nanti lepas ni kita
sambung cari dekat Quran. Nanti yang kat rumah, yang nanti tengok yang online tu, nanti cari surah Al-Insan muka surat 579, bulat cari infak hakiki. Kalau jumpa apa ni hukum dengung yang lain, just letak bulat, ni bulat besar kan, infak hakiki. Kalau jumpa hukum lain, hukum dengung ke izhar ke, letak dot atas tu. Kita nak kira semua apa hukum dengung. Boleh. Kalau nak buat terus pun boleh juga. Oh, siap bawa Al-Quran. Quran sendiri senang. Mm-mm. 579 Al-Insan. Kita nak berhenti dulu ke recording ni? Nanti panjang. Tak apalah, biar je lah recording ni. Satu sampai enam, bukan satu, enam kat situ. 6 sampai 16. Pergi toilet Berani. Tak perlu diteman. Dia black belt Biar je lah recording ni. Cakap dengan orang online yang tak ada orang. Nanti forward sendirilah ya.
Sudah bagi tahu ya. Okay. Dah. Okey.
Banyak tak jumpa. Dah. Okey. Zura dah. Cuba kira berapa. Berapa belas? 18 Ifah Hakiki. Oh. Banyak juga ni. Bigunda 1, 2, 3. Isaham 1, 2. Tak apa, jom kita kira. Sama-sama. Okey, tulis berapa kita jumpa Okay. Ayat yang mula-mula tu ayat 6 daripada Ainan tu kan. Okey, kita jumpa tanwin sengit pada nan. Maksudnya tempat tu kena dengung. Tengok sebelah dia huruf ya. Jadi bila huruf ya dia adalah idgham bi gunna. Jadi ada satu dekat situ. Yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha. Semua tak ada nun, tak ada tanwin. Tafjira. Ada tanwin pada ron tu kan. Tanwin dia sengit. Maksudnya apa? Kalau orang yang nafas panjang, bila dia nak ambil laser ni, okey. Bila dia nafas panjang, dia nak sambung dengan ayat sebelah dia, dia akan jadi hukum apa tu? Tanwin berjumpa ya, menu kan. Maksudnya dia juga idgham bi gunna. So far kita dah jumpa dua. So kita baca ayat 6 tu. Ainan yashrabu. Ainan yash. Ainan. Nai. Nai itu idgham. Yashrabu biha ibadullah yufajjiru naha tafjira. Okay, kalau kita sambung dia jadi tafji roi masuk dalam ya, tafji roi yufuna macam gitu kalau sambung lah. Tapi kalau berhenti dia tak jadi idgham bi gunna. Betul, wakaf berhenti. Masuk ayat seterusnya. Yufuna, ada satu bin, nampak nun sabdu tu dia adalah wajibul gunnah. Wajibul gunnah, kita jumpa satu. Bin tu kena dengung. Naz, lidah kena keluar. Riwayah khafuna, tak ada jumpa nun, tak ada tanwin. Yauman, jumpa tanwin yang sengit. Bila dia jumpa huruf kaf, dia adalah jumpa ifak hakiki. Satu jumpa ifak hakiki. Yaumang, bunyi dia MANK. Yaumang ka nasyarruhu mustatira. Okey, kalau ra tu tak ada masalah lah kalau kita berhenti. Cuma oleh sebab dia ada tanwin sengit juga pada ron tu, bila kita sambung, kalau kita sambung dia akan jadi
Wrong. Dia jadi huruf jumpa waw, menu dia adalah idgham bi gunnah. Tapi kita tak sambung lah ya. Jom kita baca ayat daripada awal ya. Yufuna Yufu bin nazri Nadri wa yakhafuna Wayakofu yawman kana. Yawman Kana Tadi dah jumpa dekat dengung dekat situlah tadi ya. Yauman kana syarruhu mustatira. Mustadiru Ayat seterusnya. Wa yut'imu ta'ama ala hubbihi miskinan, tanwin singit. Tengok sebelah dia huruf waw. Jadi dia waw ni part of menu. Jadi mimianun waw kan. Jadi dia adalah idgham bi gunnah. Dah jumpa 4 idgham bi gunnah. Jadi bacanya miski now masuk dalam waw. Now wa yatiman, tapi tanwinnya sengit, dia jumpa waw, dia lagi sekali adalah idgham bi gunnah. Ada 5 bi gunnah so far. Wa asiron, tapi tanwin dia selari, kita tahu dia izhar. Jadi kita jumpa satu izhar. Kalau kita sambung dengan ayat sebelah dia pun kita kena baca ron, sebab dia izhar. Jom kita baca ayat tu. Ready? Okay. Wa yut'imu Wayu imu Wayu Imu na ta'ama Nako ala hubbihi miskinan Miskinan wa yatiman Wayatimau wa asira. Wa Asiro Betul. Kalau sambung asiron innama ya. Tapi berhenti jadi ra. Sambung ayat seterusnya. In ada nun sabdu wajibul unna, satu tempat dengung. Nama nut'imukum, tak ada jumpa nun, tak ada jumpa tanwin. Liwajhillah hila nuridu minna, jumpa nun kosong. Nun kosong jumpa kaf, dia adalah ifa hakiki. Jadi kat situ bacanya M-I-N-K. Minkum, jangan mik. Mik tu nun dia hilang. Minkum. Minkum Okey, jumpa satu lagi ifa hakiki. Jazaan tu tanwinnya sengit. Jumpa waw, dia adalah idgham bi gunnah. Dah 6 dah idgham bi gunnah. Wala syukura. Okey. Kita baca. Innama nut'imukum nut'imukum liwajhillah Biwajibillah la nuridu. Dan Ini ifa hakikinya minkum Minkum jazaan wala Jazaa
Kat situ tadi idgham bi gunnah ya. Wala syukura. Sambung ayat 10. Inna ada sabdu wajibul gunnah. Nakhafu mir. Hukum apa tu mir tu? Nun kosong dia jumpa ra. Ingat lari? Lam dengan ra lari dia adalah idgham bi la gunnah. Okey, idgham bila gunnah. Jumpa satu. Mana tadi? Mir ya. Dia tak jadi min, dia jadi mir. Rabbina yauman. Nah, tanwin dia apa ni tak sengit kan selari kita tahu dia izhar halki sebab apa? Tanwin jumpa ain. Jadi bacanya jelas yauman. Abu izhar tadi ada satu lagi. San ni hukumnya apa? Tanwin sengit jumpa qaf. Betul, ifak hakiki tambah satu lagi jadi 3. Jadi Abu Qamtarira. Cuba baca. Kita belum baca ayat ni kan? Okey, jom kita baca. Inna nakhafu mir rabbina. Masuk dalam roh mir. Mir rabbina. Yauman abusan. Qamtarira. Abusan. Betul. Kalau kita sambung 10 dengan 11 ayatnya tanwin sengit jumpa fa, dia akan jadi ifak hakiki. Jadi ifak ada satu lagi kat situ kalau sambung. Okey, kita baca ayat seterusnya. Fawaqahumullahu syarra zalikal yaumi walaqahum nadratan. Tanwin sengit dia jumpa waw jadi dia idgham bi gunnah, dia jadi nadratan wa surura. Idgham bi gunnah jumpa satu lagi. Kalau kita sambung pun dia jadi idgham juga. Sururon tu jumpa waw kan kat sebelah dia jadi rongwa. Kita baca ayat 11 tadi. Fawaqahumullahu humullahu syarra zalikal yaumi walaqahum nadratan wa surura. Betul. Ayat seterusnya wajazahum, yang itu dengung tapi kita belum belajar, biar dulu. Bima sabaru wa jannah ada nun sabdu wajibul gunnah satu wahari ra.
Kalau ron tu, kat hari ron tu, kalau sambung dia jumpa mim, dia jadi idgham bigunah. Okey, kita baca. Wajazahum Wajazahum bima sabaru bima sabaru jannatan jannatan wa harira. wa hadira. Okey. Ayat seterusnya muttaqiina fiha alal araik. Tak ada nun, tak ada tanwin. La yarawna fiha syamsan. San tu sengit, dia jumpa waw, dia adalah idgham bigunah. Wah, banyak dah, ada 9 dah. Wala zamhariro. Ro tu kat hujung, kalau sambung pun dia jumpa waw, dia jadi idgham bigunah lagi. Betul, wrong macam tu. Jadi kita baca muttaqiina Taqiina fiha fiha alal araik alaika la yarawna la yarawna fiha fiha syamsan wala syamsan wala zamharira. Okey, tak ada ya. Ayat seterusnya. Wadaniyatan, ada tanwin tapi dia selari. Kita tahu dia izhar halqi, ada 3. Alaihim ghilaluha wa dhullilat qutufuha tazlila. Lan kalau sambung pun dia jadi idgham bigunah. Jadi ada 11 dah idgham bigunah. Macam cari idgham lah pula. Dah tak cari ifa ya. Jom kita baca. Wadaniyatan wadaniyatan alaihim alaihim zilaluha siha wa dhullilat wa dhullilat qutufuha lila. Ayat seterusnya. Wa yutafu alaihim. Ada dengung situ tapi kita belum belajar. Bi'aniyatin. Tanwin sengit. Dia jumpa mim. Dia adalah idgham bigunah. Dia jadi bi'aniyatim. Ya. Min nun kosong jumpa fa kat situ. Jadi dia adalah ikhfa hakiki. Jadi ada 5 so far. Min fi. Macam gitu baca dia. MINF. Min fi do. Do. Ting masuk dalam waw sebab dia idgham bigunah. Wa bing bink. Hukum apa tu? Tanwin sengit jumpa kaf. Tanwin sengit jumpa kaf. Ifa hakiki, jumpa lagi ada 6. Kat situ dia izhar min fiddatin wa akwabin. Ready nak sebut ka ya. Kanat qawarira. Jadi kat situ ada 2 ifa hakiki. Jom kita baca. maksudnya 2 titik tu memang tak ada maksud yang dekat raw tu. Ro yang ada bulat tu. Yang Oh, ada titik dekat ro yang alif tu kan.
Ri. Wah, Ri. Ri itu ada huruf T. Itu ya. Itu ya. Itu ya. Ri. Ri. Ya. Ro. Oh, Mm-mm. ini dia. Ri. Ro. Oh, iyo. Okay, jom kita baca ada dua ifak kat situ. Wa yutafu Wa yuqafu alaihim alaihim bi aniyatim bi aniyah min fiddah fiddah wa akwan wa akwan bin kanat bikanat qawarira. qawa Ayat hujung. Qawarira min ada nun kosong jumpa fa, jadi dia adalah ifak hakiki, ada tambah satu ifak. Fiddatin tanwin sengit jumpa qaf, ifak hakiki. Qaddaruha taqdira. Okey. Jadi bacanya ada ifak hakiki pada dua tempat kat situ Jadi qawarira min qawari fiddatin fiddatin qaddaruha qaddaruha taqdira. taqdira. Okey, itu dia latihan kita untuk mencari segala jenis hukum dengung pada surah Al-Insan. Jadi keputusannya ada 13 idgham bi gunnah, ada 4 wajibul gunnah, ada 7 ifak hakiki, 3 izhar, 1 idgham bila gunnah. Dia jumpa lam ke dia jumpa apa tadi Dia terus masuk tadi kan? Okey. Ada nak tanya apa-apa ifak ni? Nak tanya yang ada perkataan macam huruf mim, lepas tu macam huruf so Dekat Quran tu. dekat Quran. Yang kat sini ada tak? Kat sini ada dekat huruf ayat 12. Ayat 12 yang ini wajazahum ni. Betul. Wajazahu dia ada mim satu kat situ. Dia ada tanda mim dekat Quran tu Betul lah. Itu sebenarnya mim jumpa ba, dia hukum dia ifak syafawi, kena dengung. Jadi dia jadi bunyi dia macam bunyi mim lah. Wajazahum. Mungkin sebab tu dia letak mim dekat Quran tu. Sebab dia lain Quran, lain publisher, kadang-kadang dia letak lain tanda tau. Setengah Quran ni, especially yang ada colour kan. Dia kalau dengung, setengah publisher dia letak hijau. Setengah Quran dengung dia letak merah. Setengah ada tempat yang dia letak lam alif. Setengah publisher dia tak letak lam alif. Tu ada lain-lain sikit. Ada lagi tanda apa, Ismail? Tapi yang ni dekat sini ayat 20. Ayat 20, okey. Dia dekat baca Wa iza tu ke? Wa iza ra'aita. betul. Aha. Kata Ra'aita. di atas huruf O. Dia Qaf. kat situ tak ada huruf qaf. Wa iza ra'aita Wa sam. O. Yang mana? Yang 21. Oh,
21 wa istabraku tu dia ada letak atas dia sot lam ya tu ya. Yang tu Ismail nak tanya. Itu adalah tanda nanti kita belajar kat ujung tajwid. Tanda tu maksudnya berhenti boleh sambung lebih baik. Kalau tanda sot lam ya tu. Maksudnya kalau kita yang tak tahu Arab ni, kita ayat tu kan panjang tu lebih satu baris kan. Kalau kita nafas pendek ke, at least kita tahu kat tempat sot lam ya ni kita boleh berhenti. Walaupun maknanya patutnya sambung lebih baik. Tapi at least kita tahu kalau kita tak cukup nafas, boleh je berhenti dekat situ. Sot lam ya. Huruf wa istabrok nak tak payah patah balik pun boleh sebab dia wow kan, dia wow tu maksud dia dan. Maksudnya dekat syurga ni, ayat ni sebenarnya dia mendescribe, menceritakan keadaan di syurga. Dia kata pakai baju daripada warna hijau, hudrun ni hijau. Dan istabrok ni saya tak pasti apa. Dan ini kisah-kisah di syurga lah ni. Dan ini ada daripada apa ni, bekas perak lah, apa semua kan, minum air yang suci, tohara suci kan, tahurah. Dia mendescribekan keadaan di syurga. Jadi dan ini, dan ini, dan ini. Jadi kalau kita berhenti tak payahlah patah balik ayat tu, tak tergantung. Itu nanti kita belajar di hujung tajwid dalam tajuk wakaf. Ada lagi nak tanya? Okey, kalau tak ada, kita tengok kesimpulan ifak hakiki dekat sini. Kesimpulannya apa ifak hakiki? Apa saya ikhlas pula jadi atas ni ifak ya. Makna ifak tu sebenarnya adalah sembunyi hakiki daripada bunyi hakikat yang sebenar. Okey, huruf dia apa? Ada 15, tak payah hafal. Apa di huruf-hurufnya? Dah tolak 6 izhar, tolak 4 idgham bi gunnah, tolak 2 bila gunnah, tolak 1 iklab. Selebihnya tu semua huruf ifak hakiki. Cara baca macam mana ifak hakiki? Kena sembunyikan bunyi nun mati dan tanwin ke sisi huruf-huruf ifak selepas nun mati dan tanwin tu. Contoh kalimah dia apa? Anfusikum. Contohnya nun mati jumpa fa. Kita kena ready nak sebut fa. Anfusikum. Betul. Cara tulisan dalam resam Usmani apa dia? Nunnya kosong, tak ada tanda apa-apa. Tanwin atas bawah tak selari. Tanwin depan 99. Tanda-tanda ni cuma terdapat dalam Quran resam Usmani. Maksudnya yang kat Malaysia ni selamat. Unless kalau kita kat Malaysia kita guna Quran Indonesia, then tak adalah tanda-tanda ni. Indonesia dia tak pakai Usmani. Dia pakai Quran Majid. Okay. Jadi kalau tengok slide ni, dia adalah kesimpulan hukum nun mati dan tanwin. Kiranya tajuk dengung belum habis. Ada satu lagi dengung di bawah mim mati sebenarnya. Tapi kalau ada nun mati, inilah summary-nya dalam satu slide. Izhar tu maksudnya jelas, halki daripada kerongkong. Hurufnya ada 6, hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Bacanya macam mana? Jelas bunyi nun mati dan tanwin. Ya, an'amta contohnya. Tanda dia apa? Nunnya ada tanda mati. Tanwin dia selari. Okay. Kalau idgham bi gunnah maksudnya apa? Idgham tu masukkan. Bi tu dengan, betul, bersama. Gunnah tu dengung. Maksudnya masuk dengan dengung. Bila nun mati atau tanwin jumpa menu ni, senang nak ingat. Mim, ya, nun, waw. Jadi masukkan dengan, dan selepas masukkan serta dengung. Contohnya min nadhirah, nun mati jumpa nun, ada dengung 2 harakat. Okay. Sebenarnya dalam idgham ni ada satu lagi jenis idgham. Dia ada idgham bi gunnah pun boleh.
dia panggil satu idgham kamil. Kamil tu maksudnya bila dia masuk tu sempurna. Kamil maksudnya sempurna. Tanda dia huruf selepas nun tu ada sabdu. Contohnya tadi min nadhirah, itu dikira masuk sempurna sebab nun jumpa nun, dan dia akan letak sabdu pada nadhirah, nun pada nadhirah tu. Itu boleh juga dipanggil idgham kamil. Dia masuk sempurna. Satu lagi idgham yang masuk tak sempurna, dia panggil nakis, idgham nakis. Tapi selalu kita tak jarang dengar nakis dengan kamil ni kan, selalu kita dengar idgham biguna, apa-apa semua. Dia tak semestinya idgham biguna. Apa-apa yang masuk sempurna dipanggil kamil, masuk dengan sempurna. Kalau nakis tu dia masuk tak sempurna, macam mayyasha, dia tak masuk sempurna, dia tak letak sabdu pada ya tu. Itu pun sekadar pengetahuan lah. Selalunya kita jarang sebut lah. Okey, seterusnya kalau idgham bila gunnah ni, idgham tu masuk, bila tu tanpa, dengung. Hurufnya lari, lam dengan ra. Macam tadi kan mir rabbina, kita nun mati jumpa ra. Masuk terus tak ada dengung. Okey. Kalau iklab pula, iklab maksud dia tukar bila nun mati dan tanwin jumpa ba. Dia ada letak tanda mim kecil dekat atas tu untuk memudahkan kita. Sebenarnya kalau kata tanwin jumpa ba, tanwin tu kan 2 stripe, dia akan tukar satu stripe tu jadi mim kecil. Kadang-kadang kalau kita nak berhenti kat situ, dia tersunyi sikit. Sebenarnya asalnya dia tanwin. Jadi kita kena tukar bunyi nun mati atau tanwin kepada bunyi mim yang ringan, kena dengung. Dan akhirnya ikhfa hakiki, sembunyikan dari hakikat yang kita dah cover tadi. Maksudnya nak sembunyi itu nak kena ada skill tu. Kalau kita tak hilang terus bunyi nun, tak dikira sembunyi. Terus masuk maksudnya kan. Contohnya apa? Milsa kan. Kalau kita terus misa, dah hilang nun dia. Dia kena milsa. Macam gitu barulah nama dia sembunyi. Okey. Jadi itulah dia untuk malam ni lah rasanya, sebelum kita masuk satu lagi bab dengung, iaitu mim mati. Ada lagi apa-apa nak tanya? Bab dengung nun mati dan tanwin. Kalau tak ada, boleh kita habis sini. Jadi minggu depan kita habiskan dengung, mim mati, dan kita akan masuk bab panjang pendek lepas tu. Izhar Syafawi. Izhar syafawi, ifak syafawi, idgham mislaini. Tapi sebenarnya kalau kita nak buat sekejap pun boleh, dia tak panjang. Dah tepu tak? Boleh sambung lagi ke dah sudah untuk mim mati? Mati boleh. Boleh okey, sebab dia pendek je ceritanya. Hukum mim mati ni kalau kita tengok pelajaran 6 ya. Bacaan idgham mislaini. Secara umumnya kalau kita tengok slide ni, mim pun boleh menyebabkan dengung sebab dia huruf yang banyak mengubah sifat-sifat huruf selepasnya. Dia terbahagi 3, idgham mislaini, ifak syafawi, izhar syafawi. Oleh sebab dia 3, kita boleh cover lah dalam masa yang singkat ni. Jadi kalau idgham mislaini, cuba baca bawah tu huraian dia. Apabila mim mati bertemu dengan huruf i, maka hukum bacaannya ialah idgham mitali sahir. Soghir. Sahir. Soghir tu kecil maksudnya. Okey. Idgham tu maksudnya masuk. Mislaini tu misal lah. Sama maksudnya samalah. Jadi ini terjadi bila mim jumpa mim itu sahaja. Masuk misalan kecil. Mim kecil tu boleh apai lah. Maksudnya bila 2 mim berjumpa. Mim jumpa mim, betul. Jadi dalam tapi mim jumpa mim mesti mim tanda mati. Boleh tanda sabdu. Mesti sabdu. Mesti sabdu. Cuba tengok contoh tu dalam kotak tu. Dalam kotak tu kan bila kam mim mati jumpa mim satu lagi min kan.
dia akan letak sabdu pada mim yang kedua. Mm-mm. Jadi tapi bacanya kam lah juga. Tapi oleh sebab dia ada dua mim, kita kena beri hak pada dua-dua mim. Sebab itu kita kena dengungkan dia kam. Maksudnya kita bagi hak pada dua-dua mim tu. Kam mil mil tu dah jadi hukum apa tu? Ah, Fa. jadi iwak. Ifak hakiki, betul. Jadi kena sembunyikan dia dekat fa, jadi ready nak jadi rabbit lah. Milfi. Milfi. Kam milfi. Cuba baca. Kamu ini Jangan fi'ah. 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 Okey, itu Kamu ini fi'ah. Betul. Contoh kedua tu fa'angqa tu apa? Nun mati jumpa qaf, ifak hakiki kan? Kena fa'anqadhakum. Oleh sebab mim mati jumpa mim, dia letak sabdu pada mim kedua. Jadi kita baca hum minha. minhan. Okey. Contoh dalam ayat tu pada hujung tu dalam ayat yang panjang tu mim jumpa mim berlaku kat hujung ayat tu ya. Ha. Cuba kita baca daripada fa'ang tu fa'anqadhakum minha. Betul. Jadi itu dia senang, mim kalau jumpa mim kita kena baca dengan dengung. Itu je. Seterusnya, kalau ifak syafawi pula, ifak tu kita dah tahu maksudnya sembunyi kan. Syafawi maksudnya di bibir. Bibir. Syafawi tu bibir lah. Syafatain, dua bibir. Bibir. Cara baca menyembunyikan sebutan mim mati di sisi huruf ba serta dengung. Jadi contoh dalam buku tu alaikum, mim tu kosong. Bila mim ke nun ke kosong kita tahu tempat tu mesti nak kena dengung. Biwakil. Ya, jadi tanda untuk kita tahu apa? Mim tu kosong. Jadi mim yang tadi pun kosong. Mim jumpa mim tu kan. Mim yang pertama tu kosong juga. Jadi bacanya kena dengung dekat kum tu. Alaikum biwakil. Cuba baca. Alaikum biwakil. Okey. Contoh kedua tu wamahum, mim tu kosong. Dia jumpa ba kan. Maksudnya dengung kat situ. Wamahum bimu'minin. Okey, itulah cara dia. Jadi kalau dalam contoh ayat panjang tu dia berlaku kat hujung ayat tu pada wa ma hum bimu'minin. Cuba baca. Wa ma wa ma ah, okey. Dan satu lagi hukum dekat sebelah tu izhar. Izhar kita tahu maksudnya jelas. Syafawi tu di bibir. Jadi maksudnya bila mim mati jumpa selain daripada mim dan ba yang kita dah cover under idghamis laini dengan ifak syafawi, dia adalah izhar. Jadi izhar ni kita baca macam biasa je. Tu yang jadi tak panjang tu. Boleh terus je. Jadi tanda dia apa? Nun dia, nun pula. Mim dia mati, ada tanda sukun. Macam nun mati jugalah. Bila dia izhar, mim dia akan ada tanda mati. Kalau tengok dekat buku tu, semua contoh-contoh tu,
ada banyak. Semua the rest of mim mati tu, dia ada tanda mati. Jadi kita tengok sikit je lah contoh dia. Ayat pertama kat muka surat sebelah. Kalau kita tengok bacaan Izhar Syafawi Amali tu, wahum tu. Kita tengok wahum, mim tu mati kan. Maksudnya dia Izhar Syafawi lah tu. Jalan lagi, lahum pun mim dia mati. Maksudnya dia Izhar Syafawi. Jadi bacanya macam kita baca biasa lah. Kalau kita tak tahu pun kita akan baca jelas juga. Wahum lahum Wahum lahum jun tu baru dengung nun mati jumpa dal ifak kan. Jundum muhdarun. Darun. Jadinya kiranya kita baca macam biasa je lah. Tak adalah special nak sembunyi ke, nak apa ke. Baca macam biasa. Contoh ayat kedua tu, dia ada pada Izhar Syafawinya pada fada'ahum. Mimnya ada tanda sukun. Satu lagi pada falam. Lam tu pun mimnya ada tanda mati sebelah hum tu kan. Jadi ada dua tempat kat situ Izhar Syafawi. Bacanya macam biasa. Fada'ahum falam yastajibu lahum. Betul. Jadi itulah dua contoh. Rasanya kita tak payah habiskan semua sebab tak ada apa yang special. Kita baca macam kita baca biasa. Kita tak perlu buat lebih-lebih. Jadi maksudnya sekarang kita dah habiskan hukum dengung. Dan minggu depan kita mula boleh masuk hukum panjang pendek. Bacaan mad. Ini pun selalu orang buat salah juga. Dia baca Quran ni, yang 3 benda yang penting, yang boleh jadi macam 80% daripada kita ngaji ni. Satu, sebutan. Kena keluar dari makhraj yang betul. Kalau yang sa tu mesti keluar lidah. Kalau ain tu mesti bunyinya dalam sikit. Kalau tu biasa. Itu yang orang selalu tertukar kan. Itu penting. Boleh jadi berdosa kalau tertukar huruf. Yang kedua, bab dengung tak dengung, yang topik yang kita baru cover ni. Tapi kalau kita tak dengung pada tempat yang patut dengung, tak adalah sampai berdosa. Tapi seeloknya kita perbaiki lagi. Dengung tak dengung ni pun banyak orang salah. Ketiga, bab panjang pendek yang kita akan belajar minggu depan. Lagi 20% tu bila ngaji apa dia? Ada bacaan-bacaan unik lah. Contohnya ada tempat kita kena moncong, hukum ishmam. Contohnya ada tempat yang kita kena tambah nun baris bawah. Dalam Quran tu kita tak nampak huruf nun. Contohnya khairan al-wasiyah. Tapi ada nun kat situ. Tapi kita kena baca khairanil wasiyah. Itu benda-benda bacaan unik tu make up another 20%. Yang tu nanti kita akan belajar juga. Yang tak nampak nun tapi nun. Sebenarnya nun tu ada situ pada tanwin tu. Ron tu kan bila tanwin kan ada nun kat ujung kan. An, in, un kan. Itu pun nanti kita belajar. Jadi kita tutup sampai sini. Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita kena stop recording. Dia dah tak record Dalam kan kot. Oh, ada ni.